Salam hormat dan salam sejahtera. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 24 Disember. Penduduk di Sarawak diingatkan untuk bersedia menghadapi perubahan angin monsun, khususnya penduduk di Kuching. Penolong Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam APM Sarawak, Mohtar Samad berkata, kehilangan nyawa khususnya boleh dielakkan jika semua pihak bertindak pantas. Mereka cuba meredah air yang deras dengan harapan air ataupun jalan itu tidak terlalu dalam. Dan itu kebanyakan berlaku ketika itu yang menyebabkan kematian berlaku. Dan kita cuba elakkan benda itu berlaku di Sarawak. Ditemui RTM di Kuching, beliau mendedahkan pihaknya telah menempatkan seramai 1,200 anggota APM dalam keadaan bersedia bagi menghadapi banjir luar jangka. Ramalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia semalam turut mendedahkan perubahan angin monsun dijangka berlaku bermula Isnin minggu depan sehingga hujung tahun ini. Jadi di Sarawak, kali ini kita akan bekerjasama dengan agensi lain khususnya di pejabat daerah serta di agensi penerangan pihak media khususnya pihak RTM sendiri khususnya. Bagi menghadapi situasi itu, kerajaan negeri telah menyediakan sejumlah 19 pangkalan hadapan bagi tujuan pengagihan bantuan kilat. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Bintulu kini bersiap siaga sepenuhnya bagi menghadapi musim monsun timur laut yang berlaku pada November hingga Mac setiap tahun. Pemangku Pengarah Zon Maritim Bintulu, Komander Maritim Effendi Mohamed Fadil memberitahu pihaknya juga giat mendidik masyarakat dengan taklimat keselamatan di laut, demonstrasi menyelamat serta penerangan mengenai tata cara pemakaian jaket keselamatan yang betul. Komander Maritim Effendi berkata demikian dalam sesi sembang teh tarik bersama Petronas Carigali Sendirian Berhad dan komuniti Maritim Bintulu di Kampung Warisan Jepak. Maritim Malaysia turut mengalu-alukan maklumat serta aduan daripada seluruh komuniti maritim untuk melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan atau kemalangan di laut terus ke talian MERS 999 ataupun Pusat Operasi Maritim Zon Maritim Bintulu 086 314 254 ataupun Pusat Operasi Maritim Negeri Sarawak 082 432 544. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM di Medan Niaga Satok menawarkan pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian dengan harga sehingga 20% lebih rendah daripada harga pasaran setempat. Menurut kenyataan media Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, antara barangan yang dijual adalah ayam, sayur-sayuran, minyak masak, gula, tepung dan beras. PJKM merupakan penganjuran kali ke-178 selepas pelaksanaannya di 177 parlimen serentak minggu lalu di seluruh negara. Inisiatif kerajaan ini bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat, terutamanya dari kalangan berpendapatan rendah dan dirancang untuk dilaksanakan 2 kali sebulan untuk tempoh 3 bulan bermula 4 Disember lalu hingga akhir Mac tahun depan, merangkumi 222 kawasan parlimen di lokasi-lokasi yang akan ditentukan dan diumumkan kelak. Dalam pada itu, KPDN HEP dalam kenyataan yang sama mengingatkan peniaga supaya sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan kerajaan. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut atau penyaluran aduan, orang ramai khususnya boleh menghubungi KPDN HEP ke talian 019-279-4317, portal aduan iaduan.kpdnhep.gov.my atau melalui email ke iaduan@kpdnhep.gov.my. Pembinaan Hikmah Exchange di Jalan Haji Taha disifatkan sebagai jihad ekonomi bagi umat Islam di Sarawak. Yang di-Petua Hikmah Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin berkata, dengan adanya kompleks itu kelak, operasi dakwah Islam dapat dijalankan secara sistematik. Kompleks tersebut dijangka mampu menempatkan 1,500 tetamu pada satu masa itu juga akan menjadi mercu tanda baru Bandaraya Kuching. Beliau percaya dengan adanya bangunan komersial seperti itu akan memberi pulangan saham yang besar kepada Hikmah sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi umat Islam.
Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz dalam majlis perasmian Perhimpunan Perwakilan 3 tahun sekali Hikmah ke-20 di Kuching turut mendedahkan kompleks tersebut kini sedang dibina di atas tanah seluas 10 ekar dengan kos 35 juta ringgit. Kompleks itu juga akan menempatkan pejabat-pejabat kerajaan dan premis swasta. Kira-kira 1,000 perwakilan hadir pada majlis perasmian itu, turut hadir Yang di-Pertua Majlis Islam Datuk Misnu Haji Taha. Kemenangan Gabungan Parti Sarawak GPS bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kemena dalam PRU Dun Sarawak lepas akan memastikan kesinambungan pembangunan di kawasan itu. Calon menang kerusi Dun Kemena, Dato' Seri Dr. Stephen Rundi Utom menjelaskan terdapat banyak perancangan pembangunan melibatkan rumah panjang dan kampung di kawasan itu. Sehubungan itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom menjelaskan Ketua Kampung dan Tuai Rumah Panjang berperanan penting untuk bekerjasama dalam menerangkan inisiatif yang telah digariskan dalam manifesto GPS untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dari semasa ke semasa. Beliau memberitahu demikian pada Majlis Makan Malam Jentera Pilihan Raya Dun In 69 Kemena di Bintulu. Sementara itu, Datuk Hamzah Ibrahim yang baru memenangi kerusi Dun Setakan melahirkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada semua pengundi atas kepercayaan yang diberikan semasa PRU Dun Sarawak ke-12 yang berakhir Sabtu lepas. Dalam satu hantaran di laman media sosialnya, beliau menyatakan tanpa sokongan padu daripada pengundi tidak akan memungkinkan kemenangannya sehingga berjaya memperoleh majoriti 5,807 undi selepas meraih 7,854 undi. Ujarnya lagi dengan kemenangan itu akan memastikan kesinambungan kepada pembangunan berterusan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS di kawasan itu. Sambutan perayaan Krismas kali ini nyata berbeza dan memberi kelegaan kepada beberapa sektor termasuk pengangkutan. Pengusaha bas kini menarik nafas lega dengan penurunan kes COVID-19 di negeri ini yang sedikit sebanyak membolehkan pihaknya beroperasi seperti biasa. Bukan, ini satu hari Kuching baru 4 trek, 4 trek, 3 trek ni, okey. Oh, satu bas itu dapat bawa dalam 30 orang lah. Ya, 30 orang. Jadi tahun ni okey sikit lah bisnes bang. Ya. Okey. Ini saja. Tam Wong Chew yang ditemui pemberita berkata beliau percaya dengan arahan wajib vaksin adalah langkah yang terbaik dibuat kerajaan ke arah mengekang penularan pandemik COVID-19. Sementara itu, beberapa orang awam yang ditemui nyata gembira selepas hampir 2 tahun terkurung sekaligus sambutan Hari Natal ini pasti berbeza. So happy lah sebab first time kan dah 1 tahun, 2 tahun tak ada Christmas, so ini first time Christmas. So happy, so happy. Sebab lama dah kan kita menyambut Christmas, jadi bila ada peluang tu kita gunakan dengan sebaik mungkin lah, tapi dengan ikut SOP gitu. Rasa jangan Sidak, cuma rasa rindu je dengan Sidak ya. Rindu Sidak ya, lama si jumpa. Tinjauan kru RTM di sekitar Bandaraya Kuching termasuk lapangan terbang antarabangsa Kuching dan terminal bas Kuching mendapati keadaan kembali sesak namun tetap mengutamakan prosedur operasi standard. Sarawak merekodkan sebanyak 35 kes positif COVID-19 semalam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan harian memaklumkan sebanyak 33 kes baru itu merupakan kategori 1 dan 2, manakala 2 kes melibatkan kategori 3, 4 dan 5. Dalam kenyataan media sama, daerah Kuching terus merekodkan kes tertinggi iaitu 10 kes diikuti oleh Lawas 8, Sibu 4, Miri dan Serian masing-masingnya 3 kes. Manakala 7 daerah lagi mencatatkan 1 kes positif. Dalam pada itu 6 kompaun dikeluarkan di daerah Kuching kerana gagal mengimbas MySejahtera sebelum memasuki premis. Aplikasi Sarawak Pay kini dikenali sebagai SP Global. Penjenamaan semula aplikasi e-wallet ini selari dengan fungsinya sebagai pembayaran tanpa tunai di luar negara yang menerima transaksi Union Pay.
Penggunaan UnionPay yang dihubungkan dengan SP Global akan memudahkan rakyat Sarawak khasnya yang berada di luar negara untuk melakukan transaksi pembelian. Sarawak Pay mempunyai lintusan ke seluruh dunia, Eropah, termasuk England, di North America dan di Asia, di China, India, Hong Kong, Korea. Inisiatif ekonomi digital oleh kerajaan negeri ini berjaya memberi manfaat kepada hampir 500,000 pengguna termasuk lebih 70,000 peniaga di negeri ini. SP Global, inisiatif kerajaan untuk rakyat. Baik, sekian berita pagi Sarawak edisi 24 Disember. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Awasi keselamatan saudara sepanjang musim tengkujuh dan menjelang sambutan Krismas yang sahih di berita RTM. Salam hormat dan jumpa lagi.